Tahniah dan tahniah kita ucapkan kepada Zahid Hamidi. Kali ini dia sudah mulai tunjukkan taring dia. Ada juga benda yang paling saya minat dengan Zahid Hamidi ini. Walaupun saya bukanlah pentakzub Zahid Hamidi, sebagai penganalisis politik dan pemerhati politik, saya bebas untuk melihat siapa yang harus dipikirkan, ditaksubi dengan tidak. Saya juga bukan mentaksubi sesiapa, tetapi saya sangat kagum dengan tindakan Zahid kali ini. Itu sebab saya kata tahniah kepada Zahid, karena kali ini dia membuatkan semua lutut orang yang membenci beliau, semua lutut para pencabar-pencabar beliau, semua lutut yang ada boneka, kata Isam Jalil, ada boneka PN dalam UMNO, sekarang ini betul-betul bergegar. Takut, mungkin terjelir-jelir air liur kah, lidah kah, mulut kah, berdarah telinga kah, hidung kah, mata kah, mungkin sudah mula rambut gugur malam ini kah, tak boleh tidur, tak boleh mandi karena apa yang nak sampaikan petang ini. Tapi sebelum itu, tinggalkan dulu komen kamu, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini dan untuk membantu mengembangkan channel saya ini. Baik saudara-saudara sekalian, saya teruskan kepada Anda apa tindakan Zahid Hamidi yang telah membuatkan musuh-musuh politik beliau ini tak keruan tidur malam ini, tak dapat tidur, tak boleh, entahlah, makan pun mungkin muntah, minum pun mungkin tak rasa lagi manisnya, semuanya dibuat tak akan jadi-jadi lagi karena ini dia. Zahid Hamidi akhirnya, tergelak aku. Saya tergelak karena akhirnya Zahid Hamidi menunjukkan siapa dia sebenarnya. Kamu tahu Zahid Hamidi sebenarnya bukan seorang yang pengecut. Dia seorang yang paling berani dalam UMNO sebenarnya. Karena waktu UMNO kalah teruk pada PRU 14 yang lepas, dialah yang satu-satunya bertahan dalam UMNO. Dia tidak melarikan diri. Walaupun ramai meninggalkan beliau, dia berjuang habis-habisan. Sehingga UMNO masih ada pada ketika ini, meskipun pada waktu itu ada ura-ura, ada tindakan mau mengharamkan UMNO, bahkan sudah didedahkan sebelum ini, ada gesaan daripada Tun Mahathir Mohamad pada waktu itu supaya UMNO dibubarkan oleh Zahid Hamidi dan pemimpin-pemimpin UMNO berpindah kepada Bersatu dan seterusnya ahli-ahli UMNO turut berpindah kepada Tun Mahathir. Tetapi hari ini taring, kuku, cakar Zahid Hamidi timbul dan keluar lagi, membuatkan semua orang bergegar, takut, dan tak akan tidur nyenyak malam nih, bermimpi buruk dan ngeri. Apabila akhirnya Zahid Hamidi sedia untuk berlawan. Pencabarnya bolehlah segera buka bilik gerakan mulai hari ini. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi akhirnya bersuara dengan memberi komitmen sedia untuk dicabar bagi jawatan Presiden Parti dalam pemilihan akan datang. Persoalannya sekarang ini ialah, saya nak dengar pencabar-pencabar Zahid Hamidi pula. Bukalah mulut, bukalah cerita, dan berilah komitmen untuk melawan Zahid Hamidi. Jangan tapuk-tapuk. Orang Sabah kata, jangan tapuk-tapuk lagi. Kalau Zahid Hamidi yang dikatakan sebelum ini sebagai orang pengecut, takut kalah dan sebagainya oleh geng-geng yang lain, apa kata geng yang sebelah itu pula? Tunjukkan bahwa Anda adalah singa yang berani mengaum. Pencabar-pencabar Zahid, cepat umumkan diri Anda, sedia mencabar Zahid, dan macam yang ditulis oleh Sabudin ini, cepat-cepatlah buka bilik gerakan, karena Zahid sudah sedia untuk dicabar. Sedia untuk bercakar. Hebat kan? Apa pendapat kamu semua? Kalau kamu setuju bahwa orang-orang ini patut tampil segera, kalau mereka benar-benar berani seperti Zahid, cepat dedahkan nama kamu siapa yang mau cabar. Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO. Kalau Zahid kalah, tak apa. Memang itu namanya demokrasi. Ada kalah, ada menang. Tak mungkin dua-duanya menang. Tidak mungkin. Tapi yang sekarang kita tunggu, siapa yang berani mencabar Zahid Hamidi itu. Tegasnya dalam pemilihan sebelum ini pada PRU pada 2018, beliau juga dicabar dua ahli parti, tetapi keputusannya masih memihak kepada beliau yang kemudiannya menyaksikannya memenangi pertandingan itu. Bahkan kata Zahid Hamidi,
Kombinasi undi dua pencabarnya ketika itu, yaitu Khairi Jamaluddin dan Tengku Razali Hamzah, masih kurang berbanding undi diperolehnya. Maknanya, dicampur pun undi Khairi Jamaluddin dan Tengku Razali Hamzah pun masih tidak mampu menandingi Zahid Hamidi. Tapi adakah pemilihan pada waktu itu sentimennya berbeza daripada sentimen sekarang? Kerana ada orang kata dulu rempahnya lain. Rempahnya sekarang ini ditambah oleh kekalahan teruk PRU 15 yang lepas yang dikatakan dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Zahid Hamidi. Dan saya rasa Zahid Hamidi pasti mempunyai jawapan kepada kekalahan itu. Tiba waktunya dia akan cakap. Bukan kerana beliau saja. Sebagai pemerhati politik, ya, saya tidak mahu menafikan bahawa ada sedikit faktor kesilapan strategik daripada Zahid Hamidi dalam PRU 15 yang lepas. Tetapi ada juga faktor lain kekalahan UMNO dalam pilihan raya tersebut. Ini termasuklah kemunculan Perikatan Nasional bersama dengan Parti Bersatu dan PAS. Selain daripada itu, kerana adanya bantuan daripada bekas-bekas ahli UMNO dalam pilihan raya tersebut. Zahid Hamidi kata, dulu saya dicabar juga. 2 orang cabar saya dan undi mereka masih kurang berbanding undi yang saya peroleh. Bukan nak riak, kata Datuk Seri Zahid Hamidi. Sombong dan takabur maupun ujud. Tapi itulah faktanya, kata beliau. Serentak dengan itu, Ahmad Zaid yang juga Timbalan Perdana Menteri menegaskan, kuasa untuk menentukan kepimpinan parti terletak kepada kuasa dan suara perwakilan parti di seluruh negara. Terdapat hampir 160,000 perwakilan yang mewakili cawangan-cawangan untuk menentukan sama ada mahu kepimpinan yang sedia ada atau kepimpinan yang berubah untuk pastikan UMNO terus relevan dalam pentas politik negara. Kuasa mutlak itu adalah kuasa perwakilan, kata Zahid Hamidi. Maknanya, kuasa itu bukan pada pemimpin-pemimpin UMNO, tetapi pada perwakilan. Dengan penegasan sedia dilawan dan mahu menyerahkan nasibnya kepada perwakilan itu, bererti boleh dikira berakhirlah sudah polemik sama ada perlu atau tidak pertandingan bagi jawatan Presiden dan Timbalan Presiden UMNO dalam pemilihan akan datang ini. Suara dan penegasan Presiden UMNO itu wajib dihormati dan ditaati sepenuhnya. Maknanya, apapun orang cakap, tidak boleh lawan lagi dengan kehendak Zahid Hamidi, yaitu dia mahu pertandingan jawatan Presiden dan Timbalan Presiden akan diadakan. Penyokong dan pengampu Ahmad Zahid Hamidi mesti serta-merta berhenti daripada memberi saranan dan mendesak agar 2 jawatan tertinggi itu tidak dipertandingkan. Jika Ahmad Zaid sendiri sudah menunjukkan keterbukaan dan keberanian untuk dilawan, tiada sebab bagi penyokong serta pengampu untuk tidak turut sama menjadi terbuka dan berani. Kepada pencabar yang ingin berlawan dengan Ahmad Zahid Hamidi pula, maka dengan ini, bolehlah mula menggerakkan jentera kempen mereka dengan lebih agresif mulai dari sekarang. Ini kerana pemilihan mungkin akan diadakan sebelum ketibaan Ramadan pada 23 Mac akan datang. Tidak sampai 3 bulan saja lagi daripada sekarang. Birik gerakan di peringkat pusat dan negeri-negeri hendaklah mulai dibuka. Bahkan duit-duit simpanan juga haruslah segera dikeluarkan. Yang ini lucu. Ingat, yang nak dilawan dan dijatuhkan ialah Ahmad Zahid Hamidi, berjawatan Timbalan Perdana Menteri. Kalau setakat modal air liur dan belanja makan di kedai mamak saja, main jauh-jauh lah nak menang. Sekurang-kurangnya, kena belanja makan di hotel 3 bintang dan jumlah perwakilan pula hampir 160,000 orang. Kiralah sendiri berapa banyak duit belanja diperlukan. Ini belum lagi kira lagi allowance untuk jentera yang bergerak siang malam dan hampir tidak tidur untuk berkempen. Masuk berlawan mesti kena menang. Jika tidak, bagi Zahid Hamidi menang percuma sajalah. Lu fikirlah sendiri. Sahbudin.com diubah suai oleh Nazilin Unity. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.